اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya mulakan, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang sudi menonton FB Live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, insya-Allah. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sebelum kita mulakan pertemuan kita, insya-Allah marilah kita sama-sama membaca doa awal tahun. Ya, walaupun mungkin ada yang dah baca, ya, marilah kita sama-sama membaca doa awal tahun dan sama-samalah insya-Allah kita mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala fadlikal azim wa karam judikal muawwal wa hadha 'am jadidun qad aqbal nas'aluka al-'ismah fihi minasyaitan wa awliya'ih wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuna ilaik zulfa ya dzal jalali wal ikram. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, semulia-mulia Nabi dan Rasul, dan ke atas keluarga sahabat baginda. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kekal abadi, yang qadim, lagi awal tiada permulaan. Dengan limpah kurniaan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang sejati telah tiba tahun yang baharu ini.
kepada kami. Maka kami memohon kepadamu, peliharalah diri kami daripada syaitan dan tentera-tenteranya. Dan kami memohon pertolongan menghadapi godaan nafsu ammarah yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan kami memohon pertolongan untuk sentiasa melakukan apa-apa amalan yang dapat menghampirkan kami kepadamu sehampir-hampirnya, wahai Tuhan yang empunya kebesaran dan kemuliaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa juga Ustaz akan mulakan pertemuan ini dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, ya, ada Amira Amin, Mar DWKN, Zalila, Mat Yusuf, Faizal Razak, Zainan, Syah, Asma Zuraida, dan juga sahabat-sahabat yang baru saja mungkin bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah tajuk pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini iaitu nak hijrah ke mana? Ini dia. Jadi topik yang hangat di pasaran, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Jom, sebelum kita mulakan, sahabat-sahabat boleh bantu saya untuk tekan button share, kongsikan video ini, dan juga boleh apa dia? Boleh penuhkan di ruang komen dengan poin-poin yang saya ingin sampaikan, dan juga boleh meriahkan ruang komen, sama ada soalan, sama ada ucapan, sama ada ya yang namanya kata-kata yang baik, ya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ini adalah malam tahun baru kita, kalender Islam. Yang mana kita bila masuk saja tahun baru, maknanya apa dia? Maknanya kita sedang bertambah umur. Bila bertambah umur, maknanya semakin dekat dengan kematian. Nak tak nak, ya, kita akan meninggal dunia. Hari demi hari musim COVID-19 kita dengar angka kematian bertambah. Ya, yang mana ada sahaja kawan-kawan di sekeliling kita ini yang mana telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi apa dia? Masih lagi menuju kematian itu. Yang mana apa dia? Akan sampai giliran kita. Cuma apa dia? Cuma belum giliran kita saja. Sampai satu masa akan sampai giliran kita. Yang mana kehidupan kita semakin hari, yang mana kita apa dia? Kita lalui, dia semakin dekat dengan kematian. Bila dekat saja dengan kematian, maknanya perlunya persiapan. Sebab apa dia? Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana absarna wa sami'na fawja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan,
kami melihat apa dia? Lonjakan api neraka. Wasami'na, kami dengar apa dia? Tolong jeritan orang yang mana apa dia diazab oleh Allah. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ramai kawan-kawan kita yang mana dalam kubur sekarang nak kembali semula ke dunia untuk beramal saleh. Kita yang masih hidup ini perlunya persiapan, perlunya bekalan. Hijrah yang dimaksudkan adalah berpindah menjadi orang yang sentiasa apa dia? Melakukan kebaikan demi kebaikan. Hanya orang yang berani untuk memulakan anak tangga yang pertama, barulah dia boleh sampai untuk ke anak tangga yang seterusnya. Selagi mana kita tak mulakan, selagi itu kita akan berada di takuk yang lama. Sebab apa dia? Kita tertipu, terperangkap dengan nafsu. Nafsu kata nanti. Bila kita sebut nanti, hari ini kita nanti, nafsu ini dia tipu kita. Bahawa esok juga kita akan cakap nanti. Dan bila kita kata minggu depan pun kita akan cakap nanti. Bila kita kata nanti ustaz saya taubat bulan depan pun kita akan cakap nanti. Bila kita kata tahun depan pun kita akan cakap nanti. Jangan cakap nanti, cakap sekarang saya ingin berubah, kerana kita tak tahu bila kematian itu datang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tahun hijrah awal Muharram ini, yang mana kalender Islam yang bersebut tentang kalender hijriyah ini adalah perkara yang baru. Betul, dia bermula daripada Khalifah Umar. Tetapi sunnatullahnya dalam kehidupan kita ini, yang mana perpindahan daripada satu masa ke satu masa, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu sudah menjadi sunnatullah. Bila sebut tentang hijrah itu perjuangan. Hijrah bermaksud kita berpindah daripada perkara yang tidak baik kepada yang baik. Itu adalah sunnatullah, yang mana setiap di antara kita macam mana sekalipun pasti dan mesti kena berhijrah. Kalau kita tengok timeline kita kehidupan, daripada saat mana kita dalam perut mak kita, kita tak boleh nak request kepada Allah, ya Allah saya tak nak duduk 9 bulan, saya nak duduk 9 tahun. Tak boleh. Nak kamu kena hijrah. Kamu kena keluar daripada perut, daripada perut mak kita tu. Sebelum tu lagi alam roh. Roh kita ni dia masuk tumpang dekat dalam perut rahim kita, ibu kita. Tak boleh lama, kena keluar. Bila dah keluar, bila jadi bila jadi kanak-kanak, dia kena hijrah. Dia tak boleh terus menjadi kanak-kanak. Macam saya kan, saya dah bukan kanak-kanak dah. Yang mana saya kena hijrah menjadi semakin dewasa dan dewasa. Begitulah sidang penonton. Nak tak nak, kita akan berhijrah dalam satu episod yang seterusnya, iaitu alam kubur. Nak tak nak, mesti masuk kubur. Ini dia. Jadi nak tak nak, mesti kena berhijrah untuk melakukan kebaikan. Jadi konteksnya nak berhijrah ke mana? Iaitu kita sedang menuju penghijrahan, iaitu alam yang abadi, alam yang kekal, alam yang bersifat selama-lamanya. Perlu persiapan yang bersungguh-sungguh. Kalaulah dunia yang sementara yang kita pijak sekarang ini, yang mana kalau kita mati hari ini, yang kita perjuangkan, tanah sekangkang kera yang kera tak mampu nak kangkang ni pun, yang mana kita sanggup bermati-matian pagi petang siang malam, sanggup menipu, sanggup mengambil rasuah, sanggup buat perkara yang dilarang oleh Allah, sanggup ambil perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sanggup bersengkang mata, yang mana kita pecah fikiran kita untuk kita boleh selesa dekat dunia. Kenapa? Kita tak nak perjuangkan keselesaan, kesenangan yang mana bersifat selama-lamanya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mulai daripada saat ini kita kata pada diri kita, aku ingin berubah. Sampai bila aku ingin duduk di takuk yang lama? Ustaz, perubahan apa yang saya boleh lakukan? Mari sama-sama kita renung-renungkan. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam musim pandemik COVID-19 ini, berubahlah di mana posisi tuan-tuan berada. Jangan kita melihat orang lain, tetapi melihat potensi dan kebolehan masing-masing. Bila tengok ustaz, saya nak jadi ulama, saya ni saya ni mengaji pun tak boleh lagi contohnya. Ustaz, takkanlah saya nak berubah menjadi saya nak berubah menjadi orang yang jutawan. Saya ni duit pun tak ada dalam bank. Yang ada dalam dompet ni pun cuma berapa ringgit je. Takkanlah saya nak berubah yang menjadi orang yang besar-besar. Ingat, perubahan adalah bermula daripada permulaan yang kecil. Maka daripada yang kecil itulah yang akan menjadi permulaan yang besar.
Ya, maka kita sekarang ni kita gunakan di mana posisi kita berada. Tanda orang yang bersyukur adalah orang yang mana dia menggunakan nikmat yang dia ada sekarang. Apa yang tuan-tuan ada sekarang? Ustaz, sekarang saya ada apa? Saya duduk di kampung. Gunakan kelebihan tuan-tuan yang berada di kampung untuk apa dia? Untuk berhijrah. Yang mana apa dia? Yang mana menggunakan apa yang ada di kampung tersebut. Ustaz, saya sekarang berada di Pekan, di bandar. Ustaz, sekarang saya berada di depan ustaz lah ni. Tengok live ustaz ni. Gunakan kesempatan yang ada ini. Jangan apa dia? Jangan mencari alasan. Sebab apa? Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Silap. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ini dia. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Nak buat, tak nak tak payah. Ini dia kata orang motivasi lah. Jadi nak bagi tahu dalam kehidupan kita, bila sebut tentang hijrah, kita kena mulakan daripada now, daripada sekarang. Jadi apa yang saya perlu mulakan adalah yang pertama, menjadi orang yang baru. Ini dia. Ustaz, saya ni dah veteran dah, nak baru ke benda. Takkan nak pakai kuputih Fair and Lovely lagi. Tak payahlah, tak payah. Menjadi orang yang baru adalah menjadi orang yang semakin baik dalam konteks ketaatan pada Allah. Yang mana ramai di antara kita yang umurnya semakin meningkat tetapi sikapnya macam kebudak-budakan ataupun tidak matang. Kematangan seseorang tidak diukur dengan banyaknya umur seseorang itu. Ya, kematangan seseorang itu diukur dengan semakin dia taat kepada Allah Taala. Kalaulah umur 30, 40, 50, 60 tak puasa lagi, tak matang lagi, tak matang. Kalaulah budak umur 17 tahun, 15 tahun, jaga solat, jaga Al-Quran, jaga hubungan dengan Allah, puasa cukup, dia lebih matang daripada orang yang mana mungkin umur 40, 50, 60, solat tonggang langgang, misalnya. Jadi daripada sekarang ni kita bermula dengan permulaan yang kecil. Maka pada dengan kecil itu kita syukuri, maka Allah Ta'ala akan tambah dan tambah. Ini dia. Mensyukuri apa dia Ustaz? Ustaz, saya ni apa yang ada? Saya cuma ada satu telefon, ya. Saya syukuri dengan saya dengar tazkirah Ustaz ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tambah lagi. Ya, bila kita mulakan dengan niat yang ikhlas, Allah Ta'ala akan apa dia? Buka futuhat. Ya, Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu kebaikan yang banyak untuk diri kita. Caranya yang pertama apa dia? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Siapa apa dia? Siapa ingat maksiat dan kebaikan, ya, hitam dan putih tidak boleh bersatu. Nampak ni, saya punya background putih. Ni hitam, tak boleh bersatu. Putih-putih, hitam-hitam, tak boleh bersatu. Begitulah hati kita. Kebaikan dan kejahatan tak boleh bersatu. Nakkan kebaikan, buang kejahatan. Selagi mana kita mempertahankan kejahatan pada diri kita, jangan cerita tentang perubahan, jangan cerita tentang hijrah, maka ingat, kebaikan yang kita nak lakukan mesti kita susuli dengan apa dia? Mengikis tompok-tompok ataupun kita kata titik-titik hitam yang telah berkarat lama pada diri kita. Dengan cara bagaimana? Paksa diri. Nak berhijrah kena paksa, jangan tunggu rela. Sampai bila tak rela? Kalau yang tak pakai tudung free hair, nak tunggu rela sampai bila? Tak rela. Kalau yang malas baca Al-Quran, ya, misalnya apa dia? Ustaz, nantilah tunggu saya rela nak baca Quran. Jangan. Hidup ni tentang dua perkara. Jangan sampai datang yang ketiga. Dua ni apa? Dua ini, yang pertama adalah kita rela dalam melakukan ibadah. Ya, dengan cara kita paksa. Nak dapat rela ni kena paksa lah. Ya, paksa diri dengar kuliah ustaz ni, ustaz berceloteh pada malam ni. Yang kedua, dengan cara apa dia? Dengan cara terpaksa. Terpaksa bukannya kita paksa, tetapi mendapat tekanan luar. Bagaimana? Mungkin aksiden, patah kaki, patah tangan, ya. Masa tu baru nak kembali pada Allah. Mujur Allah Ta'ala masih beri ruang, beri umur, panjang umur. Jangan sampai Allah paksa sedemikian. Ya. Yang ketiga, meninggal dunia, dah tak ada ruang. Ini kita tak nak. Ya, selagi mana ada umur ini, maka kita gunakan peluang yang ada ni. Yang mana kita paksa diri kita untuk terus melakukan kebaikan. Saya bagi mudah saja. Ya, fikir sejenak, berbaki berapakah umur kita? Sekarang ni yang menonton FB live saya katalah umur 30. Ya, pastikah lagi Allah Taala hadiahkan umur yang 30 tahun untuk ke depan? Pastikah? Belum tentu ustaz. Yang umur 40 tengok live saya, sekarang umur 40, pasti ke Allah Ta'ala bagi double 40 lagi? Belum tentu. Kalaulah sepanjang
umur kita yang ke-40 ni, ke-50 ni, ke-60 ni, kalaulah kita rasa kita banyak kelemahan-kelemahan, sampai bila kita nak biarkan kelemahan itu? Pastikah Allah Ta'ala nak bagi 60 lagi untuk kita? Allahu Akbar. Dia bukan persoalannya, dia bukan tentang berapa Allah Ta'ala nak bagi. Dia hidup ni berkaitan tentang kita nak berubah ataupun tak nak. Kalaulah Allah Ta'ala bagi 1000 tahun sekalipun umur untuk diri kita, kalau kita tak nak berubah, maka kerugian yang akan berlaku. Tapi kalaulah perubahan yang kita nak, walaupun umur ini hanya singkat, tetapi keberkatan yang menyebabkan kebaikan itu banyak pada diri kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Jadi yang pertama Ustaz sebut tentang apa dia? Penghijrahan yang pertama, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang banyak. Allah Ta'ala akan beri kebahagiaan-kebahagiaan yang selama ni, yang mana kita idam-idam dan impikan, yang mana selama ni kita silap. Kita sangka dengan duit yang banyak, harta yang banyak, kita sangka dengan jawatan yang tinggi, kita sangka dengan kedudukan yang hebat, kita sangka dengan follower yang ramai, kita capai bahagia. Rupa-rupanya penghijrahan kita meninggalkan dosa, Allah Ta'ala beri kebahagiaan yang selama ni kita tak pernah dapat. Yang inilah yang kita ingin damba-dambakan dan yang ingin kita capai. Tanyalah kepada orang-orang yang dia telah mendapat kemanisan keimanan, kemanisan dalam beribadah. Bila dia tanya, bila kita tanya kepada mereka, bahawa dia akan jawab, Ustaz, yang mana hidup saya selama ni dengan kemewahan, saya tak dapat challenge, tak dapat lawan. Kenikmatan saat ini, dapat solat 5 waktu, dapat angkat tangan, dapat mengalirkan air mata, dapat baca Al-Quran, mengalirkan air mata, dapat solat dalam keadaan khusyuk, dapat sedekah dengan ikhlas, jauh lebih tenang, jauh lebih nikmat, jauh lebih bernilai berbanding kemewahan, kekayaan yang saya kejar selama ini. Selama ini saya disibukkan dengan dunia, saya terperangkap dengan dosa-dosa, dengan maksiat. Bila Ustaz, saya buat satu dosa, maka dosa ini akan mengarahkan dosa yang kedua. Bila saya buat dosa yang kedua akan mengarahkan dosa yang ketiga. Begitulah. Kalau kita contoh dah mula menipu kan, kita cakap dengan apa dia? Kita cakap dengan ayah. Ayah tanya, kamu pergi mana? Ya, kamu pergi mana? Kita pun cakap, kita pergi masjid. Kita dah tipu dah. Padahal kita tak pergi. Ayah pun kata, masjid mana buka? Bila kita dah tipu yang pertama, kita akan berpotensi untuk tipu yang kedua. Kita pun tipu lagi. Masjid buka, yang masjid yang ayah kata tu memanglah dia tutup, tapi yang saya pergi ni dia buka, ya. Tipu lagi. Ya. Bila ayah tanya, dia orang bila dah buat satu jahat, dia akan buat jahat-jahat yang seterusnya. Dan bila dah jahat yang banyak, bila dah besar sangat kejahatan tu, apalah sangat dengan dosa yang kecil. Setan ni dia akan bisik pada kita, bro. Ya, kau ni buat dosa besar, setakat kecil, setakat kacau jiran, anak jiran orang. Itu benda yang biasa je. Sebab kau kan dah biasa buat benda-benda yang besar macam tu. Ini dia. Sebab itu jangan mulakan kejahatan. Sebab iblis dan syaitan ini, dia akan dia akan mula-mula dia suruh buat satu yang kecil, tetapi dengan kecil itu dosa kita akan berangkai-rangkai. Yang mana kita mulalah, yang mana dosa-dosa itu menjadi berkarat dan menjadi besar, dan sehingga kita tidak kisah lagi dengan dosa tersebut, lalu kita menjadi berat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan umur kita ini terus bergelumang dengan dosa, kerana kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Bayangkan, kalaulah malam ini Allah Ta'ala jemput kita, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, betapa malunya kita menghadap Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi pakaian, yang memberi tempat tinggal, yang memberi kehidupan, yang memberi nikmat penglihatan, pendengaran, percakapan, nikmat yang berbagai ini. Kita menghadap depan Allah Ta'ala dalam keadaan kita memikul dosa-dosa yang banyak, maka kita akan satu perasaan yang sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkata. Bayangkan kita nak perlu bertemu juga dengan kekasih Allah, baginda Rasulullah. Agak-agak kita ni dipanggil tak oleh Allah, dipanggil tak oleh malaikat untuk bersama sebaris dengan para salihin, para syuhada, para alim, para tabi'in, para orang-orang yang mana yang mana telah tertulis namanya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Masa tu penyesalan terbesar kerana kita tak menyertai.
Ya, kita tidak menyertai di dunia, kita menyertai apa dia? Kita menyertai, kita bersama, ada sifat kebersamaan dengan orang-orang yang mana jauh dengan Allah. Bila di akhirat, penyesalan yang paling besar apabila apa dia? Kita bersama dengan apa dia? Kita bersama dengan orang-orang yang mana selama ini yang lalai, bila di akhirat kita tak bersama, sebaris dengan para tabi'in, para salihin dan para anbiya wal awwalin. Allahu akbar. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, penghijrahan kita nak ke mana? Jawapannya, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang kembali kepada Allah di dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah di akhirat. Orang-orang yang saleh ni, cerita orang saleh. Orang saleh ni, dia mana di dunia ni, dia dah apa dia? Dia dah pergi masjid dulu sebelum masanya pergi masjid. Maksudnya apa dia? Orang ni dia pergi masjid, ada kalanya apa dia? Time dia nak time nak disolatkan baru berada di masjid. Ya, orang ni dia di dunia lagi dah, dia bersama dengan Allah Taala. Ya, dalam kesusahan sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan dia. Dalam di dunia lagi dia dah bersama dengan Allah, maka dekat akhirat dia akan bersama dengan Allah. Tuan-tuan yang sekarang menonton saya di FB Live ini, duduk dalam majlis ilmu, ulama pun dah pesan dah. Siapa-siapa di dunia duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga, di dunia lagi duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah dekat akhirat dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat. Tapi siapa kat dunia lagi, kat dunia lagi dia apa dia? Dia tak ada ruang, kesempatan, peluang yang mana dia boleh duduk dalam taman-taman syurga Allah. Jangan mimpi dekat akhirat dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah. Allahu akbar. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita tengok ya, di ruang komen ada Muhammad Sahrin, assalamualaikum ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Ada Zaid Seman ya. Terima kasih. Kemudian ada Shiro ya. Kemudian kita ada lagi Allahumma salli ala sayyidina Amira Amin ya. Dan kita ada lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Asma Zuraida, dan seluruh penonton yang baru saja bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sambil-sambil kita berkongsi, sahabat-sahabat boleh tekan button share, kita viralkan lagi video ini dan penuhkan di ruang komen insya-Allah dengan beberapa poin yang penting Ustaz nak sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan juga memberi suntikan motivasi dan rohani kepada kita pada hari ini untuk berhijrah, untuk menjadi yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali Ustaz sebut tadi bahawa kita tinggalkan dosa. Pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua apa dia? Yang kedua, mulakan dengan kebaikan yang pertama. Ini dia. Menjadi orang yang baru bermaksud kita apa dia? Kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Ya, kalau semalam tak solat, hari ini solat. Kalau semalam dah solat, hari ini banyakkan solat. Kalau semalam tak zikir, hari ini zikir. Kalau semalam dah zikir, hari ini tingkatkan zikir. Setiap hari menjadi orang yang semakin baik dan semakin baik. Ya, baik. Yang pertama kita apa dia? Yang pertama tadi Allahumma salli ala sayyidina, tinggalkan dosa. Yang kedua, menjadi orang yang baru. Yang ketiga, bagaimana kita menjemput kebaikan. Kebaikan tidak akan datang dengan apa dia? Dengan sendiri. Kebaikan datang dengan usaha. Kebaikan datang dengan apa dia? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menghendaki kebaikan, tuan-tuan berada di hadapan saya sekarang, berada di FB Live, ya, tak kisahlah ceramah saya ke dan ceramah siapa-siapa. Allah Ta'ala kalau nakkan kebaikan seseorang, maka apa dia? Hari ini dia sempat baca Al-Quran, hari ini sempat salat duha, hari ini penuh dengan kebaikan. Allah Ta'ala aturkan kehidupannya dengan kebaikan. Jadi, nakkan kebaikan. Yang ketiga ini, menjemput kebaikan dengan apa dia? Dengan kita mulakan dengan kita memberi. Bila kita memberi, kita akan menerima. Memberi apa dia? Memberi dalam konteks sedekah. Ini dia. Cara apa dia? Cara teknik untuk supaya Allah Ta'ala mudahkan kebaikan itu datang. Kita sedar ni, kita dosa banyak dan sebagainya. Ya, susah buat kebaikan. Rasa susah nak dapat khusyuk. Hilang nikmat dalam ibadah. Maka, siapa-siapa yang ada harta sekarang, bersihkan harta itu. Sucikan harta tersebut dengan infak dan sedekah. Ya, ni surau ni pun ada nanti nombor akaun. Boleh infak untuk dana surau Andur Fasa 3A ni. Kita infak, niatkan, ya Allah, pada hari tahun baru ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, ya Allah, mudahkan jalan penghijrahan aku, ya Allah. Saya menyedari, ya Allah, betapa lemahnya diri aku ini, ya Allah, diriku ini, ya Allah. Ya, maka kita mengadu kelemahan tersebut, kita minta pada Allah Ta'ala supaya kebaikan yang banyak. Disebabkan apa dia? Kebaikan sedekah itu sendiri. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba ya, kita sedekah
mudah-mudahan dengan sedekah tersebut ya, kita menjemput kebaikan itu datang. Mudah jalan kebaikan itu datang. Ya, tak percaya buat, niatkan. Dia jadi mudah. Kita buka telefon, biasa buka je telefon, ya, buka Facebook, ada iklan Korea ke dan sebagainya. Tapi oleh kerana kebaikan itu, kita nak dia jemput dia. Nah, dengan jalan sedekah tadi, kita buka je Facebook, keluar iklan. Ada kuliah subuh besok pagi. Anjuran surah An-Nur fasa 3A misalnya. Ya, buka je WhatsApp, ada lagi doa akhir tahun, awal tahun. Terus je kita baca. Ini kita nak kebaikan itu bukan apa dia? Bukan kita cari susah-susah, tapi kita menjemput dia datang mudah dengan jalan sedekah. Ini dia. Kemudian yang keempat, ya, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, mengadu kelemahan diri kita. Sebagai suami mengadu, ya Allah, betapa lemahnya aku menjadi suami, gagal mengurus keluarga, anak-anak dan isteri, sehingga pada anak-anak isteri jauh dan jauh padamu, ya Allah. Bagaimana aku nak ku anfusakum wa ahlikum nara, bahawa keluarga dan juga anak-anak ini, isteri ini, ya, terbebas daripada api neraka-Mu, ya Allah. Macam mana nak masuk ke dalam syurga-Mu? Macam mana nak pimpin mereka dengan menyedari kelemahan ilmu aku yang sangat banyak, ya, dengan menyedari bahawa kelemahan-kelemahan saya yang sangat banyak, mengadu pada Allah, kelemahan diri. Ya, kalau kita sebagai anak mengadu, ya, kalau kita sebagai isteri, kalau kita sebagai apa dia, siapa pun status kita sebagai pemimpin, ya Allah, ya, saya gagal untuk mengawal pandemik ini. Aku berserah padamu, ya Allah. Ya, contoh, ya Allah, ya, saya sebagai apa dia, ketua kampung gagal untuk bawa masyarakat dekat padamu, ya Allah. Ya Allah, saya sebagai apa dia? Saya sebagai AJK Masjid Surau gagal untuk apa dia? Bawa masyarakat ini dekat padamu, ya Allah. Mengadu pada Allah. Ini dia. Penghijrahan yang seterusnya adalah kita meletakkan sandaran pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita berikhtiar, berusaha. Ini dia. Ini jalan. Nak berhijrah menuju pada Allah. Hanya orang yang menuju pada Allah dia akan selamat. Ini dia. Sebab apa dia? Sebab Islam datang betulkan cara fikir. Islam datang betulkan tindakan kehidupan kita. Islam datang untuk selamatkan kita supaya kita boleh selamat masuk syurga, supaya kita terselamat daripada dihumban dalam neraka Allah. Maka siapa yang mana dia jalan di atas jalan landasan Islam saja dia boleh selamat. Kita kena duduk track yang betul. Okey, bila sekarang dah ada track yang betul, maka fokus pula. Yang seterusnya adalah betulkan fokus kehidupan kita. Naik kereta tak fokus, masuk gaung. Naik kereta tak fokus, masuk longkang. Hidup kena ada fokus. Ini dia. Bila dah dengar tadi, mula-mula tinggal dosa. Lepas tu apa dia? Mulalah kita apa dia? Menjemput kebaikan, ya. Mulalah kita apa dia? Bertaubat pada Allah Taala. Mulalah kita apa dia? Ya, mengadu kelemahan kita pada Allah, ya. Mulalah kita apa dia? Menjadi orang yang baru. Tadi Ustaz dah sebut, ya, untuk kita berhijrah ini nak jadi orang yang sentiasa baik dan baik, bertukar daripada yang semalam biarlah semalam saya free hair, semalam saya mulut puaka, semalam saya yang berlalu sudah berlalu. Apa yang penting hari ini untuk menentukan hari esok bagaimana. Ya, maka apa dia? Bila dah tahu semua kebaikan ini, kita sebut tentang istiqamah. Istiqamah, ya, maksudnya berterusan melakukan kebaikan. Dalam erti kata fokus. Fokus dengan apa yang kita nak lakukan, iaitu perubahan yang patut kita, ya, lakukan tersebut. Fokus. Ya, maknanya apa dia? Maknanya jangan lagi kita bila dah berubah ni, kita mula nak kembali sikit-sikit kepada kejahatan. Jangan. Ya, mula je kita dah langkah yang pertama untuk kebaikan, terus berjalan di atas kebaikan tersebut. Jangan lagi toleh belakang untuk kita melakukan kejahatan. Ini fokus. Hidup bila fokus, maka insya-Allah dia akan berjaya. Dengar tazkirah Ustaz ni fokus daripada mula sampai habis, insya-Allah berjaya. Tapi kalau dengar tazkirah sekejap, ya, lepas tu tak fokus, ya, main TikTok kejap. Main TikTok, lepas tu main WhatsApp pula, main Instagram pula. Ya, tak fokus, dia susah untuk berjaya. Bukan tak boleh, dia susah, dia lambat. Tapi orang yang fokus dalam hidup, baca Al-Quran fokus, solat fokus, ya, kebaikan ni dia kena fokus. Hidup ni dia kena konsisten, kena fokus, baru dia boleh berjaya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Percayalah, dengan langkah yang pertama itu kita minta Allah Taala mudahkan langkah yang kedua. Ni, kita dengar je kuliah malam ni, ini langkah pertama kita untuk berhijrah. Ya, pada akhir nanti kita berdoa, ya Allah, kalau ada kebaikan dah saya dengar kuliah ini, ya Allah, kau mudahkan diri saya untuk melakukan kebaikan yang seterusnya dan seterusnya.
Ya Allah, pilihlah aku ini, saya ini ya Allah di kalangan orang-orang yang saleh, di kalangan orang-orang yang sentiasa mendapat kebaikan. Jauhkan diriku ini daripada nikmat maksiat. Ya Allah, berilah aku nikmat di dalam melakukan ketaatan padamu. Ini dia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berilah kemudahan pada aku, ya, untuk mengingatimu, ya, dan supaya aku ini boleh mensyukurimu, dan juga pada ya wa husni ibadati, dan memperelokkanlah ya Allah, di dalam ibadah-ibadahku ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, soalan kita pada hari ini, nak berhijrah ke mana? Ya, nak berhijrah ke mana? Dia berkenaan tentang niat. Innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis arba'in yang pertama kan, tentang niat. Ya, innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ini bergantung pada niat kita. Ya, ada yang dia berhijrah satu tempat itu nak dapat jodoh. Ada yang berhijrah sebab nak dapat harta. Ada yang berhijrah sebab nak dapat nama. Ada yang berhijrah sebab nak dapat jawatan. Kita akan dapat apa yang kita impi-impi dan hijrahkan. Ya, maka berhijrahlah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ianya sangat berat, tetapi trust the process. Percayalah bahawa kebaikan itu perlukan kesabaran, perlukan pengorbanan, perlukan proses. Kita ustaz, saya malam ni saya nak berhijrah dah. Saya panas baran ustaz, saya orang yang jenis panas baran. Balik-balik rumah isteri meletih. Rasa nak marah je nak marah. Ya, dia kena apa dia? Dia kena tahan, sabar. Ya, hidup tentang bertahan. Bertahan daripada melakukan dosa, bertahan daripada apa dia? Daripada ya kita melakukan maksiat. Ya, sampai bila nak bertahan? Sampailah apa dia Allah Taala panggil kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila malaikat dah datang, ya, sampai itu selesailah bertahannya kita. Ya, hari ni kan kita dengar kuliah ni. Bukan senang kalau kuliah pergi masjid surau, okey, dekon. Ya, pergi kat rumah depan laptop kecil je ustaz ni kan. Tapi kalau di masjid surau boleh menyandar ya. Maknanya kita kena bertahan. Dengar ya setengah jam kuliah ustaz ni, bertahannya kita. Bertahan dalam melakukan kebaikan. Lepas ni solat isyak pula, bertahan kita berdiri ya, bertahan, lepas tu kita wirid, bertahan lagi berdoa ya. Lepas tu ada lagi kita program-program kehidupan yang seterusnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia. Maka kita perlu bertahan hidup ni. Selagi mana nyawa di kandung badan, selagi itu kita bertahan terus dalam kebaikan, yang mana apa yang telah digariskan, apa yang telah dipandukan, apa yang telah disyorkan, apa yang telah dianjurkan oleh Islam, lakukan, bertahan dalam kebaikan. InsyaAllah ada kebaikan, ada yang namanya apa dia? Ada yang namanya kemenangan untuk orang yang berhijrah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang mana dia pagi petang siang malam berhijrah untuk dunia, maka dunia akan meninggalkan dia. Dunia akan menjadi bebanan kepada dirinya di akhirat. Contoh orang yang kumpul harta, apa yang menjadi bebanan untuk dirinya? Harta yang dia kumpul akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang mana dia mengumpulkan harta lalu dibelanjakan ke jalan Allah, harta akan menjadi jalan mudah, jalan pintas menghantarkan dirinya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pilihan di tangan tuan-tuan. Sama ada nak membiarkan harta, duit kita berkepuk-kepuk duduk dalam akaun ya, dengan angka yang banyak, seronok tengok angka-angka, ataupun kita memindahkan harta kita pada nilaian akhirat dengan infak. Contoh ke surah An-Nur fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Tuan-tuan mati hari ini, meninggal dunia malam ini, tuan-tuan akan tersenyum, tuan-tuan akan bahagia kerana boleh jumpa balik harta tersebut dekat akhirat. Tapi kalau kita simpan, malam ni kita meninggal dunia, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang mengumpul-ngumpul harta hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu masuk kubur. Masa tu kita menyesal kerana tertinggal amalan yang sepatutnya kita bawa ke negeri akhirat. Ya, bila nak hijrah, dia kena ada pengorbanan. Ini dia. Betulkan cara fikir. Kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala syorkan, yang Allah Ta'ala suruh, keburukan-keburukan yang Allah Ta'ala larang, semuanya nakkan ya kebaikan untuk diri kita.
Ya, Allah Ta'ala tak dapat apa-apa pun. Kita salat tak salat, Allah Ta'ala tak dapat apa-apa keuntungan pun. Yang untung kita, yang bahagia kita, yang jadi orang beriman kita, yang masuk syurga kita, maka kita lakukan kebaikan dengan keikhlasan hati. Allah Ta'ala berikan panduan ini, kita ikut aja, insya-Allah bahagia. Cumanya bila kita dah tersesat, dah terperangkap, sukar. Contoh orang yang mana dia dah terlibat dengan minum arak, sukar untuk berhenti. Orang yang dah terlibat dengan main judi, sukar untuk berhenti. Orang yang mana dia terlibat dengan perniagaan yang haram, aset-asetnya semua haram, sukar untuk menyucikan harta tersebut, sukar untuk berhenti daripada perkara tersebut. Allahu Akbar. Maka percayalah, apabila tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian berjaya berhijrah dengan apa dia? Dengan niat yang betul, kita pindah daripada rezeki yang haram kepada yang halal, Allah akan limpahkan selimpah ruah-ruah sebanyak-banyaknya harta kebaikan yang banyak untuk kita. Sebab apa dia? Siapa-siapa yang mencari rezeki yang haram, Allah tutup rezeki yang halal. Siapa-siapa yang mencari rezeki yang halal, ya, Allah Ta'ala akan tutup rezeki yang haram. Ini dia. Maka siapa yang nak rezeki yang halal, tutup rezeki yang haram, Allah beri rezeki yang halal. Halal dan haram tidak boleh bercampur. Ya, siapa-siapa yang mencari halal, Allah akan jauhkan yang haram. Siapa-siapa yang cari yang haram, Allah Ta'ala tidak beri yang halal. Ini. Maka dalam hidup kita ini tentang pilihan. Maka hidup kita ini carilah kebaikan. Carilah kebaikan sebanyak mungkin. Kerana hidup, umur kita terlalu singkat untuk kita bergaduh. Umur kita terlalu singkat untuk kita buat jahat. Umur kita terlalu singkat untuk apa dia? Kita mempersia-siakan baki umur yang kita ada sekarang. Maka daripada sekarang ni, maka kita tanamlah sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita akan tuai, ya, untuk hari kemudian, iaitu di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi mengakhiri pertemuan kita bukan tentang hijrah pada malam ini, ya, Ustaz menyuruh pada diri Ustaz dan semua, marilah kita sama-sama berhijrah. Ya, bukan saja dari konteks material, harta, ya, yang mana sebelum ni target kita nak dapat satu hari, ya, 500,000 dan sebagainya, kita nak naikkan sale. Itu penghijrahan dari sudut dunia. Apa yang paling penting adalah penghijrahan akhirat. Siapa-siapa yang mana mencari akhirat, dunia akan datang melutut pada dirinya. Siapa-siapa yang sibuk mencari dunia, bangun pagi dunia, sebelum tidur dunia, 24 jam dunia, Allah Ta'ala akan, ya, Allah Ta'ala akan, ya, mana dia sibuk dengan dunia, akhirat akan terbang meninggalkan dia. Ni, kita pastikan, biarlah dunia itu sendiri melutut kepada kita. Dengan kita cari Allah, cari akhirat. Bukan yang nak dapat dunia. Kita solat duha, sebab apa solat duha? Supaya rezeki saya banyak. Kenapa kamu banyak zikir? Supaya rezeki saya banyak. Kenapa kamu buat kebaikan? Sebab ustaz tu kata, sebab orang-orang kata, pakar-pakar motivasi kata, biar kita sedekah, bila buat baik, kita akan dapat harta dunia. Dah, itu satu pemikiran yang kurang tepat. Yang tepat, kita buat kebaikan ikhlas lillahi ta'ala, dunia akan datang melutut pada kita. Bukan sebab nak sale banyak, bukan sebab nak harta banyak, tapi sebab apa dia? Sebab nak kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan untuk diri kita, maka apa dia? Maka kebaikan yang banyak akan dapat, ya, kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalaulah kita nakkan kebaikan di dunia, maka kita menjadi orang yang rugi. Kenapa dia? Kerana dunia bersifat murah. Dunia diumpamakan sebelah kepak nyamuk. Dunia bagaikan tangan jari saya dicelup di dalam laut, yang diangkat satu titis itu adalah dunia dan baki adalah akhirat. Orang mukmin dia sedar bahawa lautan luas itulah yang perlu dikejar, bukannya satu titis yang perlu kita rebutkan. Kerana sebab itu orang mukmin bila tak dapat dunia, dia tidak sedih, dan bila dia dapat, dia tidak terlalu gembira. Tetapi ahli dunia, dia hanya rebut yang setitis itu, dia terlalu bergembira. Sedangkan dia telah apa dia? Kehilangan luasnya lautan nikmat syurga yang kekal abadi itu. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengakhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama tadah tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak
dosa kami ya Allah bagaikan buih-buih di lautan ya Allah. Ya Allah, kami menyedari di setiap kesalahan kami yang banyak itu. Api lighter ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya saat api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mendatangkan ya Allah, kepada siapa lagi ya Allah kami ingin memohon ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah berkumpul pada malam ini memohon Kau ampun dosa-dosa kami yang banyak itu ya Allah. Ya Allah, kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Ya Allah, pada saat tahun baru ini ya Allah, Kau berilah, Kau limpahkan kebaikan yang banyak untuk diri kami, untuk masa umur yang berbaki ini ya Allah. Apabila kematian itu datang, matikan kami dalam husnul khatimah. Sudilah anak-anak kami, uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah sorang-sorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mendatangkan ini yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang mana ada sakit ya Allah, ada masalah ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Sebelum meninggalkan FB Live kita, apa kata sahabat-sahabat, tekan button share, kongsikan video ini seramai mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi saham untuk kita semua. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang mana dia tak berkesempatan untuk menonton FB Live pada malam ini, maka insya-Allah pada waktu yang akan datang ya, mereka akan dapat manfaat. Katalah kalau kita meninggal dunia pada malam ini, dengan sebab kita share video ini, maka insya-Allah akan mengalirlah pahala kita insya-Allah. Yang kedua, apa kata siapa-siapa yang ada kelapangan rezeki untuk bantu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan mencari dana untuk program-program pengimarahan dan sebagainya, bolehlah salurkan sumbangan anda ke nombor akaun yang telah dipinkan pada ruang komen tersebut. Dan sahabat-sahabat juga ya, insya-Allah besok ada kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, sahabat-sahabat juga boleh menonton ustaz ya. Besok ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majlis ya, meraihkan tahun baru Islam di TV Al-Hijrah jam 7 pagi. Jadi sahabat-sahabat yang berkelapangan bolehlah menonton ya, bacaan surah Yasin dan juga zikir-zikir bersama dengan ustaz insya-Allah pada esok pagi di TV Al-Hijrah. Jadi itu saja daripada Ustaz. Bertemu lagi di lain masa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.